Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah wa sunnah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah tasmiyatun awwalahu fa ghuslul kaffaini fasiwakun bi khashanin. Situ khashinin, khashin bi khashinin di kulli salatin fa madmadatun fastinsyaqun wa jam'uhuma bi salasi ghurafin wa mashu kulli ra'sin wal udhunaini wa dalku a'dha'in wa takhlili lihyatin kassatin wa asabi'a wa italatu ghurratin wa tahjilin wa taslisu kullin wa tayamunun wa wila'un wa ta'ahudu muqin wa istiqbalun wa tarku takallumin wa tanshifin wa syahadatani aqibahu wa syurbuhu min fadli wadu'ihi. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, bela ihsan dia, limpah kurnia dia semata masih beri peluang pada kita ada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dialah yang mewujudkan kita, mengadakan kita, memberikan kita nikmat hayat melalui ruh yang dia beri pada kita. Alhamdulillah, dia beri pula kita hidup yang daripada mak ayah kita Islam, kita dikeluarkan di alam dunia ni daripada perut mak ayah kita yang Islam, kita jadi Islam sebab mereka. Alhamdulillah, dengan Islam diberi itu pula Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, nikmat besar lagi diberi kepada kita, dimudahkan urusan kita untuk pergi belajar agama, duduk tempat orang yang reti agama, orang faham agama, untuk kita hidup sebagai orang beragama. Zahir kita berikut agama, batin kita beragama. Sudut batinnya, akidahnya sentiasa musyahadahkan Allah Ta'ala. Allah la ilah, dialah takbir aku, takbir alam ni. Dia yang beri keupayaan pada aku, dialah memiliki kuwah. Aku ni la quwwata illa billah. Dialah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Kita ni fakir dan berhajat kepada Tuhan. Dialah yang memang wajib ada, aku harus ada. Dialah mengadakan aku, dengan tu aku ada. Dan hidup pula bersyariat dengan menjunjung perintah dia berdasarkan 7 ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kita minat, suka, seronok
dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan syukur kita diberikan kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kesungguhan untuk terus berada di atas jalan yang diperintah Tuhan. Duduk dalam majlis yang mulia untuk belajar bab yang mulia, mengenal syariat yang diajar oleh baginda untuk kita amal dalam seluruh kehidupan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita nak sambung ni setelah kita selesaikan bab rukun wudu, fardu wudu. Seterusnya dia nak sebut bab sunat, perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu. Pertama dia kata wasunna tasmiyatun awwalahu. Kita baca kitab Arab ni ada banyak benda lah. Kita nak cover, nak kena tengok, nak kena perhati bahasa, nahu, sorof dia kan. Satu sambil duk pekah tu, sambil bahasa, tengoklah mana yang boleh telan. Dan mengaji memang kena peka, tumpu sepenuh perhatian yang boleh gunakan segala kemampuan yang ada untuk boleh menyerap apa benda yang dimaklumkan, diajarkan kepada kita, tengok boleh faham tak boleh faham, dia pantul balik ke betul-betul serap ke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, boleh serap semua kan? Amin ya rabbal alamin. Kata dia sunnah. Sunnah ni fi'il madhi, tapi dia bukan ikut peraturan biasa. Dia fi'il madhi mabniun lil majhul. Ada fi'il madhi mabniun lil fa'il namanya. Ataupun nama lain dia ada fi'il bina ma'ruf, ada fi'il bina majhul. Panjang umur jumpa khas dalam ilmu saraf lah. Saraf ada, nahu ada. Dan bila berkaitan dengan bab fi'il ni, asal undang-undang fi'il mesti ada fa'il. Tapi bila fi'il ni dia luar biasa, tahu mana? Dia dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Dia dipanggil fi'il mabniun lil majhul ataupun mabniun lil maf'ul. Dia bukan fi'il lepas fi'il ada fa'il, tapi bila dia pindah majhul, dia fi'il yang akan ada selepas dia naibul fa'il. Naibul fa'il. Pasal apa? Kerana fi'ilnya telah ditukarkan struktur dia sikit itu. Mana boleh telan-telan lah kan. Kalau biasa dengar, macam tu. Dia bukan biasa dengar, nak kena mahir baca je, terus tengok. Mana tengok terus kan? Nak kena perhati semua. Baik, mana naibul fa'il dia? Wa sunnah tasmiyatun. Satu baca rafa', pasal apa? Salah satu isim marfu'at yang tujuh kalau kita belajar jarumiyah. Apa dia? Fa'il. Lepas tu maf'ulul lazi lam yusamma fa'iluhu. Apa benda maf'ulul lazi lam yusamma fa'iluhu? Nama lain dia mengikut kaedah Ibnu Malik dalam Alfiyah, dia kata naibul fa'il. Dia naib fa'il. Jadi tasmiyatun tu naibul fa'il bagi sunnah. Jadi terjemahnya apa? Disunatkan. Bila sebut hukum sunat ni atas hukum fiqh dia, maksudnya ambil daripada hadis Nabi SAW. Maksudnya ni adalah antara perbuatan Nabi SAW. Kaedah kita tunjuk ajar Nabi terbaik. Walaupun tak pernah dibuat kajian saintifik tentang perbuatan Nabi. Dan jangan tak tahu, orang kafir dia orang mengkaji sebenarnya apa yang Rasulullah buat. Dan kalau dia jumpa pun dia bukan cerita kita. Bahkan dia akan perbodohkan kita, dia pula amalkan apa yang telah dia kaji daripada perbuatan, amalan, apa saja cara kehidupan yang datang daripada Nabi akhir zaman ni, dia pakai. Kat kita dia suruh bagi pakai cara hidup dia. Demo ni memang ada dengki kat kita macam tu. Kita tu yang kita nak belajar. Bila kita belajar, kita faham mana tunjuk ajar Nabi dari sudut amalan, sama ada khas ibadat, hatta kalau bukan khas ibadat pun dia ada panduan-panduan am, panduan khas yang telah dirumus oleh ulama. Perhati elok-elok, mudah-mudahan seluruh kehidupan kita boleh buat begitu dan dengan qasad imtisalan li awamirillah. Dan buat tu pasal apa? Pasal iktidaan di Nabi, di Rasulullah, nak junjung perintah Allah Ta'ala dan nak meniru perbuatan Rasulullah. Sekalipun kita tak tahu maklumat-maklumat saintifik apa dia, pasal apa, bila sabit dengan Rasulullah, apatah lagi yang ulama sebut dengan apa Rasulullah buat tu ada tafsilan hukum dia, ada wajib, ada sunat.
Kalau benda macam ni, yang ni makruh, ni haram, ni khilaful aula, tengok apa ulama dah hurai tu, pakai. Dah ulama mesti rujuk ulama-ulama yang mujtahid lah, besar sekali. Satu, kita baca fiqh ni atas qawaid al-Imam Al-Syafi'i rahmatullah alaih. Dia tak boleh ikut kaedah diri, ikut kaedah diri berterabur. So, bukan senang nak ambil faham daripada Quran hadis. Berapa ramai orang ambil Quran dengan hadis sesat. Pasal apa sesat? Pasal dia tak tahu cara. Satu, memang Rasulullah tinggal kat kita dua benda besar, tapi tak kena cara, sesat. Nah, elok. Baik. Wa sunnah tasmiyatun awalahu. Disunatkan tasmiyah. Tasmiyah ni satu istilah menyebut bismillahirrahmanirrahim. Yang tu dipanggil tasmiyah. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dipanggil isti'adzah. Tasmiyah bismillah, isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam mana boleh dapat istilah-istilah macam tu? Pandai sorok, pandai tasrif, jumpa, senang aja. Tasmiyah macam mana boleh dapat? Sama yusammi tasmiyatan. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu isti'adzah macam mana? Dia ista'adha yasta'idhu isti'adzatan. Masdar. Kenapa jadi macam ni? Ngaji sorok. Kita ngaji macam ni, kita taklah fokus untuk sorok tu sangat kan. Tapi lalu tu sampai tu siku, jentik, usik, kutih, jentik kan. Supaya cerdik itu kan. Kita nak ambil faham tu dengan apa kita baca, subjek kita fiqh, nak ambil fiqhnya lah. Baik. Disunatkan sebut bismillah awaluhu. Baca. Awalahu. Takdir dia fi awalihi. Yang tu maf'ulun fihi. Dia isim mansub bitakdiri fi, maf'ulun fi kan. Disunatkan baca bismillah pada awalnya wudu. Jadi awalahu asalnya fi awalihi, dia mansub binaz'il khafid. Itu satu lagi istilah ngaji lama sikit, dengar saya sebut tu, dengar tu kan. Walaupun tak pernah belajar apa-apa bab tu, dengar je. Sekalipun yang mengaji ni dah tua, contoh kan, telinga pun dah pekak kan? Mata pun dah kabur, dengar kan? Tak rugi dengar benda-benda yang memang dia adalah benda-benda yang jadi alat untuk kita nak faham syarak. Dengar lagu Hindustan pun ambil perhatian, pada apa kau faham apa pun kan? Dengar lagu Hindustan, dengar tote, dengar ambil perhatian juga kan. Yang benda yang kita sebut ni, Allah apa sebut tak faham apa-apa. Banyak benda kita sebut tak faham. Coronavirus pun sebut bukan faham apa pun. Vaksinasi, apa benda vaksin tak tahu benda, tapi dia sebut elok saja sikit kan. Geram tu ni, balun ni lah kat mana yang boleh tu. Sebut bab-bab macam ni, Allah susah lah kepala otak kita nampak. Iblis banyak. Hak mengaji syarak tu susah, hak mengaji setan senang je. Boleh, senang, betul macam tu. Tak faham. Memang macam tu. Kalau kita belajar dalam mutasawuf, Rasulullah pernah isyarat dalam bab-bab macam tu. Pasal apa? Syurga memang baik, semua orang nak masuk syurga, tapi jalan nak pergi syurga susah tau. Dia nafsu tak suka. Neraka, siapa nak masuk neraka? Iblis pun tak nak masuk neraka. Tapi jalan-jalan ke neraka cukup senang. Dapat handset online 24 jam, okey tak? Konok tak? Tapi jalan besar, jalan neraka tu ujung jari nak buat jahat anytime na'udzubillah. Allah Ta'ala pelihara kita tu pun, nak pelihara, nak lawan nafsu bukan senang tu. Nafsu monta-monta tu. Disunatkan baca bismillah pada awalnya. Baik, yang tu hukum awalnya wuduk, jadi nak wuduk je bismillahirrahmanirrahim. Satu, kalau boleh wuduk janganlah dalam tandas. Dalam tandas nak baca bismillah tak boleh lah. Tapi dah tak ada tempat lain nak wuduk melainkan tandas, nak buat macam mana? Satu hal lah, carilah tempat khas untuk tandas kan. Itu tandas. Tapi kalau bilik mandi dia bukan tandas. Apa beza tandas dengan bilik mandi?
Bilik mandi, mandi je. Tandas, tempat kencing berak, tempat berak tu kan. Kencing berak. Kalau bilik mandi pun ada kencing. Macam mana pun minta berlindung lah. Cuma kita, benda-benda yang kita dah biasa buat dengan tak ikut dengan cara ajaran Nabi, dengan ada akidah. Tempat ni, tempat istilahnya, kalau boleh jangan duduk lama di situ, pasal di tempat setan beranak, setan bertelok, mau pergi bahasa gitu. Kita tak rasa benda tempat tu, walaupun dalam rumah kita, kita tak rasa tempat tu tempat yang tak boleh duduk lama kan. Bahkan tempat yang sepatutnya kita duduk lama, sekejap je duduk kan. Duduk atas sejadah berapa lama? Kat dalam pondok lah, sembahyang sunat ke, berapa lama duduk atas sejadah? Tak duduk pun, main duduk atas sejadah sini je, kat masjid, kat surau kat atas pondok, dalam pondok tak duduk atas sejadah pun, duduk atas tilam sedap rasa duduk kan. Kalau duduk tandas, tambah makan banyak, lagi kerap duduk tandas. Tambah perut pula meletup sana, meletup ni. Duduk bakal kemian hantu apa lah, tu lagi power. Sakit perut pula. Kalau pasal makan sikit, masuk angin banyak, tak gerah je kan. Dia tak duduk tandas tu, dia boleh keluar angin, okey eh. Yang ni yang duduk tandas setengah jam, jenuh lah. Woi, cepatlah sikit, mau nak masuk ni. Azad tak boleh lah. Duduk sejam, setengah jam kan. Duduk tempat setan. Sedap ayat itu. Lah. Dah tu kita nak masuk tandas tu, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan jantan, syaitan betina. Minal khubuthi wal khaba'ith tu kan. Pasal di tempat syaitan. Walaupun kita tak nampak syaitan, kita bukan masalah nampak tak nampak, beriman tak? Ada iman tak? Bila dimaklumkan tempat syaitan lah. Betul dia kata tak salah buat tandas dalam rumah. Punya pasal lah, tak nak buat tu. Tapi orang dulu memang tak buat dalam rumah. Tandas ni memang asin. Saya kecil-kecil dulu memang tandas dulu semua je, bukan duduk dalam rumah. Bilik mandi dalam rumah, tapi kalau jamban duduk luar. Asing ada rumah. Tandas pun bukan lawa. Tak suka duduk tandas. Kita punya rumah tandas lawa sekali. Tak faham tu dah. Benda tu. Disunatkan tasmiyah pada awalnya. Bahkan bismillah ni umum, apa kita nak buat benda tu memang disuruh syarak, dan selagi tidak ada suruhan-suruhan khas mula dengan apa, disunatkan kita bismillah itu. Nak keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, nak naik motor bismillahirrahmanirrahim, naik kereta bismillahirrahmanirrahim, sembelih ayam bismillahirrahmanirrahim, pegang pisau bismillahirrahmanirrahim, pegang bawang bismillahirrahmanirrahim. Hukum mengenang tahu, tapi nak buat tu macam mana? Dia kena ada akidah kenapa kita buat macam tu. Yang tu yang kena ngaji tauhid tu. Dah ngaji tauhid pula, kadang ngaji dah, faham dah, kitab khatam dah, macam mana? Kehalubaan nak buat tu tak ada. Yang tu yang kata kita ni belakang, kita duduk zaman ni nipis iman kita. Kita punya minat tu, Allah, bukan tak tahu langsung, bukan bodoh langsung, ngerti, tapi dia punya keinginan tu, apa, gemar tu, nak rasa seronok dengan buat suruhan Nabi tu, nak ada hubungan dengan Rasulullah. Dengan tu aku dikategorikan yang ni ada hubungan Rasulullah, tiru Rasulullah, ikut Rasulullah. Masa yang sama dapat redha Allah. Dia nak pergi duduk kedudukan macam tu nipis sangat. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali lah kan, semua dah ikut, dah dapat tarbiyah para ulama. Saya sebut saya tu, dia nak bagi hidup jiwa tu kan, jiwa tu orang kata apa, hati sanubari tu, supaya sentiasa sedar ke Allah. Yang kita buat ni pula menepati piawaian SOP yang Rasulullah punya. Baik. Jadi bismillah awal dia. Lepas tu fa ghuslul kafaini, fa ghuslu aja, bukan ghuslu.
ghaslul kafain, baca tu pun kena lajak-lajak mulut, tak perhati fa ghaslul kafain, kemudian ghaslu kafain, basuh kafain. Kafain tu apa? Kafain ni tangan daripada ujung jari hingga ke pergelangan tangan ni, yang ni dia panggil kaf, kafun. Jadi basuh tangan sampai ke pergelangan, tu dia panggil kafain. Kafain tu tasniah, mufrad dia kafun, kaf. Kafun, kafani, kafaini. Ya. Yang tu saja sebutlah, sepatutnya kena tanya hampa tu kan. Boleh faham saya sebut? Faham? Tak faham? Takkan tasniah tak ingat-ingat lagi, dah belajar berapa hari lah. Nak kena second. Patutnya tasniah ni dengan bahasa Melayu boleh buat tasniah lah kan? Yang ni apa? Buku. Tasniah kan buku, buku wa ni, buku wai ni, benda tu tasniah Melayu. Kalimah Melayu pun kita boleh tasniah. Kalau adik belakang apa? Kaf. Dua adik macam mana? Adika ni, adikai ni. Adik pun boleh tasniah. Tengok malu. Abang. Macam mana dua abang? Abanga ni. Oh, abanga ni, bangang ni tu lain, tu lain. Abanga ni, abangai ni. Oh, bangang, bangai. Oh, kena bingai. Okey. Saja lawak-lawak sambil-sambil tu kan. Patutnya dah pandai lah Ustaz. Alah, prinsip dia senang sangat. Takkan tasniah tak pandai. Jamak kot lah susah. Okey, menyambil. Jadi bismillah, tangan dulu. Pasal apa? Yang ni nanti akan jadi alat untuk kita wuduk. Satu, basuh dia dulu kan? Nak makan pun basuh tangan. Basuh tangan. Kenapa basuh tangan ni? Basuh tangan ni supaya kita boleh rasa air yang kita nak gunakan untuk wuduk. Kenapa? Nanti ada hukum kita dah biasa dengar pun. Nak wuduk, bismillah, basuh tangan dulu, lepas tu komo, lepas tu air hidung. Untuk apa tu? Supaya kita boleh mengesan air yang kita nak pakai. Air ni ada bau, rupa, rasa kan. Ada bau, warna, rasa. Pegang, boleh rasa tak? Licin, kesat, belendeh, belengah, bau klorin, tak bau klorin. Komo. Rasa manis tak? Ke rasa air melo? Ada bau tak? Klorin, bau apa? Ada tak? Disyariatkan tu untuk kita boleh mengesan bahan yang kita nak pakai tu, dia SOP ataupun tidak dari segi syarak. Air tu mutlak tak mutlak? Nisbah sunat tu satu hal. Tu kata semua yang disyariat tu semua ada sabab, ada hikmah belaka, ada sabab belaka. Dari segi hukum satu hal. Fa ghaslul kafain, ghaslul kafain. Dia beza baca ghaslu, ghuslu mandi, ghaslu basuh. Satu bab jumpa nanti, babul ghusli, bab mandi. Yang ni ghaslul kafain, basuh ghaslu. Baik, bismillah, basuh tangan. Lepas tu fasiwakun, fa, dia datang dengan fa. Wow, macam mana pun dia fa. Fa ni apa? Fa untuk menunjukkan litartib wa ta'kib. Satu hal saya sebut je bagi nak tunjuk kata apa benda nak ambil faham. Tambah kita baca ni kitab fiqh, kalau tengok Quran hadis, lagilah alat tu semua kena kemas untuk membolehkan kita faham setiap huruf yang ada dalam lafaz Quran dan hadis tu. Semuanya hendaklah diperhati pasal dia punya apa hikmah dan rahsia kenapa mengapa sabik lahik, am khas, atau maktur dia badal, semua kena perhati. Satu kena mesti ada alat-alat dan perkakas
yang sangat lengkap untuk membolehkan kita proses semua bab. Sebut je terus boleh proses. Bukan senang tu nak dapat kemahiran tu. Satu dalam Facebook, YouTube, Instagram kan, ada seorang, ada ustaz muda yang kepala sivil tu kan, dia tak perlu tahu bahasa Arab. Ada ustaz sivil seorang sekok tu kan, yang tu geng-geng Pak Wahab tu lah. Tok guru ni pun semua jenis-jenis Pak Wahab, kepala sengit pasti mendengar tu. Dia faham ni tu, apa perlu bahasa Arab, salah baris pun salah kata dia. Orang pegam macam tu kan. Dia tak faham. Hadanallah ila siratal mustaqim. Dah kelahi dah pun dah macam ni, tunjuk kesalahan dia. Dia buat selamba je kata dia. Buat tak tahu je, dia tak ada betul gambar kesalahan dia. Itu tadi satu hal. Majlis agama pun buat tak tahu je, macam tak ada agama ya. Pelik tengok kan. Kalau yang kita buat tu, gambar capal pun orang dah bising lah kan. Tapi yang mana hal sesat tu, tak ada apa-apa kan, macam tak sesat ya kan. Cukup. Ia boleh tiap lagi macam-macam. Baik, fa siwakun, fa. Kemudian Muhfi terjemah, kemudian lepas cuci dua tangan, siwak. Apa siwak ni? Bahasa terjemah kita bersugi ya. Dan kaedah kita siwak macam mana? Bi khashanin, bi khashinin. Dengan menggunakan khashin. Apa khashin ni? Sesuatu yang kesat. Dapat fadilat bersugi dengan setiap khashan. Dia siwakun bi khashanin, siwakun hasilun bi khashanin. Jadi naat tu, jaman jero tu takluk mahzuf, naat bagi siwak. Siwak tu kainun bi khashanin, adalah ia bi khashan, dengan kainun bi khashan, adalah ia dengan satu benda yang kesat. Boleh faham? Satu di atas kata faham siwak ni, kaedah dia mesti bi khashanin, bi khashinin. Berus gigi, dapat tak hukum siwak? Tak dapat. Kenapa? Berus gigi kesat ke? Apa yang tak kesat? Bukan kesat ke? Berbulu-bulu tu tak kesat. Kesat tu apa? Memang kesat, bulu tu kesat. Ujung bulu tu sesat kan, tapi material dia tu bukan benda kesat. Pasal berus gigi ni dia lain konsep berbanding dengan siwak. Berus gigi ni kalau dari isi kaedah kita ambil hadis Nabi, dia bukan siwak. Berus gigi ni istilahnya takhlil. Benda takhlil, congkir gigi. Menggunakan kayu, apa alat untuk membuang makanan, sisa-sisa makanan di celah gigi. Berus gigi dia tu. Berus gigi tak dapat hukum siwak. Pasal berus gigi dia punya bristle dia tu, bulu dia tu licin. Dia bukan kesat. Batang dia plastik tu memang licin pun kan. Kalau nak kesat apa? Tempat pemegang dia tu getah. Tu kesat. Nak dapat hukum sugi bukan dia punya bulu tu. Pusing, bulu pegang, getah dia tu. Dapat hukum siwak. Pasal apa? Kesat. Prinsip berus gigi dia buat, dia gunakan bulu tu untuk ada ubat gigi, letak. Dia bukan atas prinsip menggunakan benda kesat, tapi dia, mulut kita ni boleh jadi dia berasid. Pasal makanan macam-macam ada bakteria, sisa-sisa makanan ada tidak balas dengan air liur, gula apa sebagainya, tambah dia terperap, akan berlaku proses tindak balas kimia macam itulah bahasa dia kan. Nanti dia akan berasid, lepas tu gunakan ubat gigi yang prinsipnya beralkali untuk menetralkan keasidan mulut. Faham tak sebut? Pandai ke apa ya bab tu? Masa boleh faham? Saya ingat tak faham langsung. Asid faham apa dia asid?
Asid kalau skala 1 sampai 14, asid nombor apa? Neutral berapa? Tak tahu. Tak pernah belajar. Neutral berapa? Engkau lagi tak tahu, dah 3 dah masuk dah habis. Mana tahu? Berapa? Tak tahu tak? 7 neutral. 1 sampai 6 asid. Lagi sikit nombor, lagi tinggilah asid dia. 8 kali, nombor besar sekali 15. Angka skala dia panggil apa? pH. pH tu ada alkali, air alkali apa tu? Alkali tu nak tahu apa? Tanya tu lagi cerit jawab. Apa nak sebut lah? Nak guna sebut tu lah. Prinsip ubat gigi tu, satu dia bukan berus gigi saja, dia mesti guna bersama dengan ubat gigi. Dan ubat gigi lah pula masalah. Satu hal, saya tak mau cerita ubat gigi. Kaedah kita bila kata siwak ni, yang disuruh pakai kayu siwak tu, pasal apa? Pasal prinsipnya khoshinun daripada khoshana, macam fa'ilah lah, pasal ada sifat. Dia menunjukkan makna wasfin, fahuwa khoshinun, yang kesat. Fahuwa khoshinun, ya. Khoshinun, tapi mulut dia baca khoshan. Yang kesat. Satu, untuk nama sekurang-kurang kesat apa? Gunakan sapu tangan. Tu saya kata kalau berus gigi tu, kalau tempat pemegang dia getah, yang tu dapat hukum siwak. Dia punya bulu tu dia tak dapat hukum siwak. Kalau ada pun dia dapat satu hukum lagi, cuma kita tak sebut. Apa dia? Takhlil. Apa dia? Alat untuk mencungkil, mengeluarkan sisa-sisa makanan di celah-celah gigi. Itu dipanggil takhlil. Berus gigi memang boleh guna itu kan. Buat apa? Nak cungkil sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah gigi. Selalunya ada orang pakai kayu khas kan. Kayu khas kecil. Pakai buluh lah apa kayu kan. Untuk apa? Untuk cungkil makanan di celah-celah gigi. Lepas makan tambah dah tua-tua ni, macam-macam benda melekat kan dalam celah gigi, makan daging ke apa. Sebelum nak bersugi, nak ambil wuduk, buang ni dulu. Pasal apa? Ada kadang-kadang ada yang melekat, susah nak dibuang. Kalau muda-muda janganlah nak jadi gitu. Macam tua macam saya ni dah macam-macam dah gigi ni kan. Macam mana pun sunat. Tapi selalunya muda-muda dia elok lagi, gosok gigi pun tidak. Nak tidur ke, bangkit tidur ke, tak peduli bab kebersihan. Waktu leceh tu dah tua, nak mampu esok baru nak sugi. Ui, sedap bahasa. Betul, saya tengok lah perangai budak-budak tidur kau dia peduli. Sabit mak bapak suruh gosok gigi, tak tidur, gosok gigi dulu. Dah gosok gigi belum? Kena ajar tu, macam mayuk nyorok je. Belum. Dia sendiri kesedaran tu tak ada. Budak-budak kecil tak apa, ni dah tua bangka dah, umur 15-20, tak pernah tidur nak gosok gigi. Bengap macam mana ni? Tak kerti bab-bab kebersihan langsung ke? Dan kalau tak gosok gigi pun siwak lah. Dia ajar kita kebersihan mulut tu. Pula tu paling besar siwak untuk apa? Untuk baca Quran. Tu paling best sekali. Jadi asal sebut siwak bi khoshanin. Sunat. Bahkan siwak ni, atas kita bicara bab wuduk, sunat dalam wuduk satu. Asal disebut dalam matan, dia fasiwakun bi khoshanin. Sunat ni likulli salatin, bagi setiap solat. Bagi setiap semayang. Setiap semayang yang kita nak takbiratul ihram, sunat siwak. Itu satu hal. Wuduk pun sunat siwak. Bahkan umum sebut ulama berdasarkan hadis-hadis yang datang, Rasulullah cerita bab siwak ni, hukum bersugi ni 24 jam sunat. Melainkan dalam bab puasa, kita dalam mazhab Syafi'i lepas zuhur makruh menghilangkan bau mulut dengan bersugi. Pasal sabit dengan hadis, bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan bau kasturi. Jadi mulut dengan sebab berpuasa, tak makan, bila tak makan, tak bercakap lama, mulut dia akan berbau.
Dengan sebab tak makan dan mulut berbau, dengan sebab tak bercakap lama tu, berbau mulut, menghilangkan dia makruh. Selepas gelincir matahari. Adalah bahas-bahas tu panjang. Kita dalam mazhab Syafi'i tak sunat sugi selepas gelincir matahari. Kalau dengan sebab berpuasa, mulut berbau, hilangkan bau mulut tu makruh. Biar dia berbau. Di sisi Allah Ta'ala dia lebih harum. Pasal dia adalah kesan daripada puasa. Panjang tu kalau sebut tu, sekali lalu sebut. Masa lain, sunat. Duduk saja-saja, pergi. Kalau ada orang panggil isap okok, tukar. Buang okok, ambil sugi. Cuma kalau ada isap okok, zaman ni orang tak pelik. Buang okok, ambil kayu, kepak, ganting-ganting pokok-pokok renek apa, pokok-pokok herba tepi-tepi rumah tu kan, pokok bunga kertas ke apa, kepak tu, buang duri dia, macam mana? Hang ni lapak sangat kan? Mesti ada orang kata yang tu. Bila buat sunnah ni macam tu kan? Isap okok tak kata apa pun. Sekejap. Sambut je. Wah, hang style macam orang putih isap okok lah. Macam cowboy tu. Cowboy Pulau Tak lah. Macam kapiak isap okok. Kasaknya kan. Macam bagus je isap okok. Dah tak bagus. Tapi bila bersugi orang panas serong je. Ni cabaran-cabaran buat sunnah Nabi ni ya. Asal nak sebut sugi kesat tu lah. Tu yang kalau tangan kita kesat, boleh ke gosok? Dapat ke fadilat? Masyhur disebut oleh ulama, tangan ni walaupun kita kerja kontrak ataupun jenis kerja kasar, tangan kita kasar. Kalau bagi penampar kat orang berbalak ni, macam apa? Kasar sangat tangan ni. Pasal buat kerja simen apalah, katalah contoh gitu. Tapi bila kena air dia tak jadi kesat. Tak dapat fadilat bersugi dengan gunakan jari. Masyhur sebut macam tu. Ada pendapat-pendapat ada lah, tapi saya sebut yang kuat yang dipakai oleh ulama. Untuk carilah sesuatu yang kesat. Kalau tak ada, ambil baju kain, ambil kain pelekat tu, pegang tu, bodoh sangat tak? Carilah satu kain khas untuk sugi. Sugilah, carilah kayu je kan. Kalau kita tak biasa, mana nak beli apa? Pokok-pokok yang kita tanam keliling rumah, tambah pokok-pokok panggil apa? Pokok-pokok yang selalu orang tanam dalam pasu, orang panggil pokok apa? Yang dia ada batang macam pokok bunga kertas, tu pokok apa orang panggil? Kalau pokok batang keras, dia panggil pokok kan. Kalau macam pokok padi apa tu, orang panggil pokok apa? Tu tanaman-tanaman kontan. Sawi tu tak ada batang keras. Ni pokok kecil yang ada ranting-ranting besar-besar ni, orang panggil pokok apa? Kok puding. Kok puding adik-beradik tu lah kan. Puding hati-hati. Tapi pokok-pokok macam tu dia tak ada urat. Dia tak ada berbulu. Pokok-pokok yang dia ada ranting-ranting. Buahlah batang pokok mutan. Jangan batang besar tu kan. Yang dia nak ranting besar-besar ni tu. Kepak. Kunyah. Dia akan jadi bulu tu. Tapi kayu yang terbaik tadi disebut untuk siwak adalah kayu arak. Kayu arak yang selalu orang nak jual kayu sugi tu lah. Dalam bukit tak ada. Ada duk jemur tu kan. Pasal ni dia berkulat sikit, basuh-basuh jemur dia. Apa cerita ni? Nak cerita kayu terbaik tu. Tapi bila kita tak biasa pakai, tengok tu pelik Dan kalau nak pakai, jangan beli yang duduk dalam plastik yang dah diawet tu. Tak apa baik tu. Dia ada chemical. Baik beli hak asli je. Baik asli. Tak ada pun kepak-kepak batang-batang apa keliling rumah RM1. Kalau saya kalau tak ada, saya buat itu Satu saya sebut tu. Pasal pernah kepupusan kayu sugi. Pasal tak ada kan. Habis-habis macam mana? Tak sugi rasa tak sedap mulut ni. Kepak tu. Banyak boleh. Memang boleh pun. Cuma tak betul. Tapi rasa macam-macam lah. Hak ni bergetah, hak ni pahit. Hak ni tajam, hak ni keras. Macam-macam rupa. Kalau kayu arak tu special. Ataupun ada kayu satu lagi dia warna hitam tu kayu zaitun. Tapi kayu zaitun dia belendiak. Ni pengalaman saya bersugi kan. Saya memang bersugi ni tak tahu macam tak ada kayu sugi ni macam gagal lah pada saya. Tambah nak mengaji Quran kalau punggu sugi tu best, cukup best.
Dia ada kaifiat dia. Macam mana pun gunakan sugi memang terbaik. Siap. Saya sebut beruh gigi macam mana? Beruh gigi tak dapat. Pasal dia bukan benda kesat. Kalau ada dapat pun dari segi mencungkil sisa makanan yang ada celah gigi. Cuma kalau nak pakai ubat gigi, kau tengoklah, bayarlah brand bagus sikit. Bagus tu bukan mahal, tapi bagus tu Muslim produk. Al-Ajil pun ada pakai lah. Tu pun kadang bahan dia kita nama apa, Sri botol-botol, apa nama botol-botol, dia punya bahan dia tu kan. Dia macam memang Muslim produk, tapi yang asal bahan tu produk make mana, dia campur je. Muslim produk, tapi bahan tu main mana, daripada mana dia datang, siapa yang menghasilkan nama botol-botol-botol tu, bahan dia tu lah kan. Saya nak sebut, saya tak apa benda botol-botol-botol, kori botol, beri botol-botol, you tengok bahan-bahan untuk buat gigi tu. Dia bukan tepung gandum minyak kelapa sawit, mana ada macam tu. Dia ada benda-benda nama tu kan. Yang ada pun nama MFP4HO MFP fluoride, Florida apa benda nama lah. Kita pun tak tahu benda mana-mana, ambil kosok pakai. Color pula ada color merah, ada color hijau, color putih. Gambar clean pun ada. Gambar paling yang daki tu tukar pun nama Dali kan. Apalah adik-adik tu dah muda nak bebel macam-macam ni. Ubat gigi. Saya nak kata apa? Jangan nak ikut sunnah, biar-biar tengok ubat gigi ada babi. Punya buah babi yang mulut. Brand kena tengok. Tambah zaman lah ni fitnah besar dalam bab barang-barang pakai ni. Kalau tak ada halal je nanti saya beli, saya tukang jual tak apa. Kita buka saya koperasi lah, siapa nak beli agak-agak tak ada duit kau pergi peri tak ada, saya kepak pokok belakang-belakang tu, nah ambil buat sugi. Tak ada, esok kita takir batang sawit tu, bedak orang satu, gonyoh lah kau. Tapi jangan ada duri tu kau gonyoh, hancur mulut. Okay, buat lawak tu sambil siwak. Orang tak pernah siwak, dia tak tahu apa kelebihan siwak. Pernah siwak? Pernah? Pernah tak? Kaki sugi pernah? Semua pernah lah. Steady. Kelebihan siwak cukup banyak. Antara kelebihan siwak ni apa? Jin tak suka. Jin tak suka. Panjang saya sebut tu. Cukup lah. Ada masalah tanya. Kalau kita belajar bab hadis, bab siwak ni sampai Rasulullah pernah kata macam ni. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki li kulli salah. Kalaulah perbuatan bersugi ni tak jadi berat atas umat aku akan pastikan suruh umat aku bersugi sebagai suruhan wajib. Aku akan wajibkan setiap kali nak solat sugi. Tapi tak adalah hukum kan, nak takbiratul ihram, rukun solat, syarat solat pertama bersugi, ada tak? Tak ada. Atas nama wajib tak ada. Tapi sunat sugi. Benda-benda yang disunatkan sebelum solat, apa dia? Bersugi. Likulli solat, sekalipun lepas 2 rakaat. Masa wuduk satu hal, ni kita cerita dalam wuduk kan. Bagi salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Tarawih dah tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat. Naik nak takbiratul ihram tu. Allahu akbar. Sunat sugi tu likulli solah. Habis-habis tak ada sugi. Habis-habis tak ada, carilah jalan untuk bersugi tu. Dia amalan yang apa? Antara benda-benda yang orang pandang remeh lah ni, sunnah-sunnah macam ni. Padahal dia sebab-sebab kesihatan.
Antaranya apa? Susah nak jadi stroke muka. Susah nak jadi stroke. Macam apa? Ni. Kalau dulu ada iklan dalam TV apa? Senaman muka kan. Senaman muka macam mana? Makanlah chewing gum. Kan? Senaman muka apa ni? Sugi. Tak. Lagi bagus pada sugi. Apa? Baca Quran. Dengan betul makhraj dia. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu paling senaman muka, berseri sekali. Kita pula tak belajar dengan cara macam tu. Sini belajar elok-elok. Tapi baca bagi betul lah. Yang baca, belajar betul, baca langgar. Okey, sikit letak sikit kat tu. Baik. Belajar fiqh macam ni lah kan. Ada benda-benda yang nak kena repair tu, repair lah mana yang boleh. Famadatun. Kemudian siwak, makan masa kat tu untuk sugi tu. Lepas tu madatun, kemudian berkumur-kumur. Madah. Yang ni dia wazan rubai. Fa lala madah. Fa lala. Dia mudha'af rubai. Madah. Zalzala. Fa lala. Baik, madatun fastinsyakun. Kemudian istinsyak. Apa istinsyak? Lepas kumur-kumur, istinsyak menghisap air ke hidung. Sekurang-kurang hisap air ke hidung, ambil air macam mana? Ni. Sekalipun tak hisap, ambil air orang hidung. Kalau hisap lagi bagus lah. Hak tu kalau kena best. Meleleh air mata. Tak saya buat. Do it as your first experiment kan. Try kan. Rasa tu. Kalau dah biasa buat, tak buat tu tak sedap. Dah biasa buat, itulah antara amalan yang seronok bila berwuduk. Sugi tu satu hal. Sweat sakit gila punya. Yang tu sedap. Tak percaya sudah buat, baru tahu. Habis-habis tidak macam mana? Dan bila ada hukum masukkan air ke dalam hidung, istinsyak, dia ada lawazim dia. Sunat juga, cuma dia tak sebut. Apa dia? Istinsyar. Apa istinsyar? Mengeluarkan air balik yang dah masuk ke dalam hidung, keluarkan dia semula daripada hidung yang sama. Keluarkan dia. Kalau nak sedut tu masuk terus dalam perut tak tuai tak. Rasa tak ada orang buat gitu rasanya. Tak ada. Pasal bila ada istinsyak, satu lagi lawazim dia, apa dia? Istinsyar. Istinsyak isap air ke hidung. Istinsyar, keluarkan balik air yang telah masuk tu melalui hidung juga. Kalau dah biasa buat macam tu, setiap kali wuduk tambah kerap wuduk, memang akan susah nak ada tai hidung. Tak perlu korek tai hidung pun. Maksudnya apa? Hidung sentiasa bersih. Kalau faham tu, agama kita memang mengajar kebersihan. Basuh tangan, sugi, komor. Memang benda-benda yang memang diajar kebersihan nak tu. Tapi kita kalau tak belajar betul-betul, hanya belajar kebersihan ni bila masuk sekolah. Apa dia? Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti. Apa tu? Tak bisa dengar tu. Minum kopi, semua orang suka hati. Lagu sekolah tadika tu. Tak tahu. Dia mana? Ada tadika dia. Dia tadika dia tabarakalladzi biyadihil mulk. Kan? Ya, betul lah kau. Tak je kita test dia baca. Saya tadika saya tu lah. Kan? Tak saya janji orang putihnya. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6. 7, 8. Tak, dia orang tak tahu. 9, 10. Tak tahu.
Saya tu sekolah tadika tu, kindergarten belajar tu, one tu buckle my shoe, tak saya dengar. Ada nak command bahasa Inggeris ni mah. Waktu pun tak saya dengar. 3, 4 shut the door, 5, 6 laden straight, 7, 8 leceh dia orang ni, tak tahu apa. Sedap tu. Tapi saya dapat orang putih lah tu. Kalau dapat syariat awal-awal tu seronok saya. Tapi kelebihan tentu lah pula boleh orang putih tu kan. Tu dia orang kata pandai ustaz ni orang putih. Apa elaknya daripada kecil aku diajar orang putih sampai SPM. Dah SPM baru nak belajar huwa huma hum, hiya huma huna. Apa cerita tu? Sikit itu tu. Hisap air ke hidung. Wajamuhuma, dan antara sunat lagi, himpun kedua-duanya. Huma tu kembali kepada makbadah dan istinsyak. Sunat kumur satu, sunat hisap air ke hidung satu, sunat keluarkan dia pula satu. Yang tu tak sebut dalam matan, dia lawazim tu tak sebut. Wajamuhuma, dan sunat himpunkan kedua-duanya, komo-komo dan hisap air ke hidung, bisalasi ghurafin, dengan 3 cebok. 3 kali cebok dengan tangan. Ghuraf ni ghurfah, cebok dengan tangan. 1 cebok dengan tangan tu sekali 2, apa dia? Komo dengan hisap air ke hidung, guna dengan 1 cebok. Boleh juga macam ni. Komo pun kalau ikut macam ni pun dah hasil komo. Hasil dah. Lagi bagus macam mana? Putarkan air dalam mulut tu. Istilahnya mubalaghah, apa? Buat bersungguh-sungguh dalam berkomo tu. Menyungguh-nyungguhkan berkomo-komo tu. Lagi sunat, dia ada 1 sunat lagi. Macam ni pun dah hasil lah. Betul? Hidung pula 3. Hasil lah. Antara sunat lagi, bukan asing-asing kan komo-komo dan hisap air hidung, bahkan dengan 1 cebok sekali. Sekali. Ada kaifiat himpun 2 tu sunat. Boleh? Ni belajar lagi apa pun tak buat. Nak ingat ilmu je ni, pergi buat. Dan kita akan rasa nikmat buat dia tu. Dan buat ni apa dia? Siapa yang buat macam ni ya? Rasulullah buat. Bila Rasulullah buat, ada rahsia tak? Mesti ada rahsia. Walaupun tu saya kata, walaupun kita tak nak buat kajian saintifik, apa faedahnya buat benda macam ni? Beriman tak beriman dengan Rasulullah? Beriman tak dia manusia yang terbaik? Makhluk yang paling mulia orang Ta'ala cipta? Tentu apa yang ada pada dia, dan disuruh kita ikut Rasulullah. Mesti apa yang Rasulullah buat benda baik untuk kita tak? Mestinya. Walaupun kita tak pernah belajar apa kajian saintifik yang ada kat Rasulullah, ikut aja. Ikut Rasulullah, berjaya. Kata ulama apa? Kata apa? Tasyabbuh bil kiram falahun. Kita menyerupai orang-orang yang mulia ni, dia adalah satu kejayaan. Yang paling mulia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiru dia. Itu kejayaan yang paling besar. Baik. Seterusnya mashu kulli ra'sin wal uzunaini. Seterusnya adalah menyapu seluruh kepala dan uzunaini, dan menyapu seluruh telinga. Atau daripada ra'sin, mashu kulli ra'sin wal uzunaini, mashu kulli uzunaini, menyapu semua telinga. Jadi kepala, pagi tengah hari tadi kita dah sebut kan, kaedah kepala macam mana? Celup. Pasal nak perlu sapu je, letak kat sini sebagai kaedah kita. mazhab Syafi'i banyak sebut yang ni lah tempat dia punya jadi apa, takal, apa bahasa, jadi pusat untuk nak bergerak, menggerakkan tangan tu, ada macam ni. Walaupun ada yang macam tu, tapi kalau ikut masyhur dalam kitab kita, kawaid kita yang mengikut kawaid Imam Syafi'i rahmatullah alaih, disuruh letak dekat sini. Lepas tu jalan. Yang ni jalan.
Kalau ada rambut panjang, sunat ke belakang, lepas tu patah balik. Kalau rambut pendek, pergi belakang, siap. Kalau rambut panjang, pergi belakang, lepas tu patah balik depan. Kali kedua, itu nak tunjuk kata tangan tu lah kan. Kaedah air kita dah belajar. Okey, celup. Kali kedua, tiga, untuk uzunain macam mana? Letak sini, yang ni belah dalam. Lepas tu dah sunat lagi pula untuk kulli uzunain. Tekapkan tapak tangan tu ke bahagian dalam ni. Ya. Antara hikmah telinga ni apa? Telinga ni sebab cerdik. Satu kalau ngaji agak benak tu, pegang telinga tu, sikit. Tu saya buat apa? Agak benak saya suruh apa? Ketuk ketampi kan? Saya tak buat lagi lah. Ajar esok semua tak ingat. Alamat i'rab tak ingat, mufrad tak ingat, tasniah tak ingat. Bangun ketuk ketampi. Tak ada, suruh tarik telinga, tarik sikit, bagi jar majrur kat dia. Jar dia majrur. Apa jar majrur? Tak faham. Tak faham. Nak tengok jar majrur macam mana? Nak tengok? Tak berani dia nak anggut. Tak apa, nanti kita nahu saya tunjuk jar majrur macam mana. Jar apa? Yang menarik, majrur yang ditarik. Kamu nak kena tarik? Tak faham juga. Tu memang nak suruh ketuk ketampi lah sakit tu. Tu. Telinga. Tambahlah ni kajian saintifik kata, semua yang kita belajar sunat-sunat ni macam mana? Semua ada kajian saintifik macam ni. Sebut bismillah, baca ayat Quran pun. Coronavirus pun baca ayat Quran macam mana? Dia makin kecil, mampus terus. Kalau pasang lagu rock macam mana? Coronavirus menyanyi. Joget. Makin besar. Sampai macam tu dia orang kaji. Kita tak ada pun tengok teropong apa. Dia orang sampai teropong macam tu, tengok. Kita punya kaedah apa? Beriman saja Rasulullah, buat aja apa yang Rasulullah ajar. Ulama dah buat kesimpulan dah. Baik, saya dah sebut sapu kepala, telinga, wadalku a'dha, dalku macam wadalku a'dhain. Dalku ni daripada fi'il madhi dia dalaka. Sambil tu himpun-himpunlah kalimah fi'il bahasa Arab. Apa ni? Dalaka, gosok. A'dha jamak bagi idun. Jamak mufrad fi'il. Memang mula-mula mengaji memang kita akan sibuk situlah, kutip bahasa untuk boleh hadam bahasa Arab tu kan. Bahasa kita bukan cakap Arab, tapi setiap kalimah Arab tu kutip, pastikan jumpa sekali lagi, kenal lah kan. Dalku gosok, a'dha anggota, a'dha jamak bagi idun ni a'dha jamak taksir, menggosok anggota. Baik, macam mana gosok ni? Kaedah yang sebut dalam fiqh, sekurang-kurang gosok, lalukan tangan pada anggota yang dibasuh atau disapu. Muka macam mana? Dah nama gosok. Tak syarat gosok tu sampai merah muka. Tambah pakai berus, tak payah. Sekurang-kurang nama gosok, lalukan tangan daripada anggota yang disapu atau dibasuh. Walaupun wuduk dah sah macam ni, ambil air mengalir pula macam mana? Baik, sah untuk wuduk sah. Tangan pun macam mana? Tak gosok pun. Ni paip. Tak gosok pun. Gosok pun tak syarat tonyoh kan. Memadai hanya lalu kan. Bukan nak gosok punya masalah, memang boleh. Tapi untuk nama gosok, sekurang-kurang gosok ialah melalukan tangan pada anggota yang dibasuh atau disapu. Dobit dah je.
Kalau kepala sapu, telinga sebutlah, kaki nak gosok dia macam mana? Nak gosok cincai-cincai lah tu hal. Tapi dia ada kefiat dia. Gosok, lepas tu dia ada hukum nanti takhlil, ada sebut kot. Asabi', menyelati jari. Gosok anggota satu lagi, jari ni diselatkan, maksudnya diselangkan. Selang gosok. Selang gosok. Selang gosok. Itu tangan, kaki pun sama. Selang gosok. Kaedah kaki macam mana? Tapak kaki, tangan kiri daripada arah bawah. Daripada arah bawah. Situ kot, depan tu. Gosok tu. Wa takhlilu lihyatin kassatin. Dan takhlil, bahasa terjemah selalu dipakai menyelat-nyelati, menyelat, selat. Lihyah, janggut. Lihyah ni janggut yang ada di dagu, lihyah kan. Menyelati janggut, janggut mana yang kita sunat menyelat-nyelat dengan dia? Kassatin, tebal. Janggut tebal, sunat menyelati janggut. Kalau janggut nipis, wajib sampaikan air kepada dia, sama ada dengan kaedah menyelati ataupun sebaliknya. Kalau janggut tebal, sunat menyelati dan sunat sampaikan air ke dalam. Kalau janggut nipis, wajib sampaikan air pada semua janggut-janggut yang ada. Boleh? Janggut ada, janggut yang lihyah, janggut yang ada di dagu, pasal dia hukum muka. Dia muntaha lahyai ni kan, ni penghujung dagu kan, sini, janggut sini ni. Bulu yang ada kat sini ni, kat dagu kan. Jadi macam mana kaedah nak menyelati janggut? Gunakan tangan kanan mana? Daripada arah bawah. Jadi wuduk, sapu muka, lepas tu masa bila nak menyelati janggut ni? Masa basuh muka. Lepas tu menyelati janggut. Kalau nisbah janggut saya macam ni wajib menyampaikan air. Pasal ni janggut nipis. Dia ada janggut nipis, janggut tebal. Macam mana nak tahu janggut nipis, janggut tebal? Dalam kedudukan posisi bersembang pada ghalib lebih kurang kadar 1 meter, 1,5 meter, kita tengok janggut dia tak nampak kulit di bawah, itu tebal. Ni hampa duduk sana nampak kulit saya bawah ni, memang nipis gila lah. Dubit nak kenal nipis tebal tu, nipis tebal. Siap. Menyelati janggut tebal. Wal asabi' atau daripada lihyah, takhlilu asabi'a. Baca fathah tu padahal dia mudah boleh ismul ladzi la yansarif. Sirah muntahal jumu'. Asabi'. Mufrad dia usbu'. Usbu'un, usbu'ani, usbu'aini. Jamak dia asabi'. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim asabi'. Apa dia? Jari. Menyelati jari. Menyelati jari macam ni ya. Ni menyelati jari. Faham? Menyelati jari. Senang je kan. Di jari tangan, jari kaki pun sunat menyelati. Nak tunjuk lagi, tunjuk kurang ajar sikit ni. Ambil kaki. Kaki kanan macam mana menyelati jari? Ni kaki macam mana? Daripada arah bawah. Tu yang tempat wuduk kan kadang dia buat ada tempat duduk kan. Buat apa tu? Duduk supaya kaki nanti boleh diselatikan dia. Walaupun dah sah buka paip, sah lah, tapi sunat menyelati dia. Gosok lagi lalu, lepas tu menyelati dia macam mana? Gunakan tangan kiri daripada arah bawah, fokus pada jari kelingking. Yang ni jadi pemacu utama dia, yang akan masuk pada setiap celah jari tu yang ni. Yang lain pun nak masuk boleh. Jadi dia mula-mula macam ni. Maaf ni saya nak angkat kaki sikit. Daripada arah bawah. Macam ni boleh je. Tapi kaifiat yang disuruh daripada arah bawah. Pasal apa arah bawah?
supaya kita boleh mengesan apa dia yang ada di bawah kaki. Letak tapak tangan, oh ada DIY punya gam. Buat. Pasal nanti kalau kita semayang ambil semayang ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa dia pula? Ada selotip kat kaki. Bagaimana ni? Bila lagi kena? Kena rupanya sebelum ambil wuduk. Wuduk tak sah, semayang tak sah. Macam mana? Kena semayang lain. Kena ambil wuduk lain. Wuduk tak sah tahu tang kaki. Apa punca dia? Pasal tadi tak gosok. Kalau kita gosok, kita boleh cam apa benda duduk bawah kaki. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya kena banyak kali lah. Kan? Oh, itu kelebihan dia punya. Dan fokus gunakan jari kelingking. Kalau tak ada tempat duduk, pandai-pandailah kau berdiri satu kaki. Yang tu kena belajar silat tak apa. Dah biasa latihan, diri satu kaki, angkat kaki sebelah. Kalau tidak, gelebuk jatuh lagi. Tuhan, duduk. Satu ada tempat wuduk disediakan, tempat duduk tu kan. Duduk lagi. Baik, yang tu kanan. Kiri macam mana? Sama juga. Kaedah angkat kaki macam mana? Sama, angkat kaki dan bukan tangan kanan. Gunakan tangan kiri juga. Yang ni pegang, yang ni tangan kiri. Tangan kiri. Gunakan fokus pada jari kelingking juga. Daripada arah bawah. Dan boleh tengok apa benda ada. Gam. Apa benda melekat. Atas pasal memang nampak lah. Atas. Dia gunakan yang ni fokus. Untuk gosok. Buat tak buat satu hal, tapi kefiat aja. Kan memang betul kan? Kan nak bersesat mana senang? Kaki kepak macam ni ke kaki kepak macam ni? Kaki kepak macam ni nampak atas, tak nampak bawah. Kaki macam ni. Dan sebenarnya memang lagi senang macam ni. Okey, siap? Menyelati jari-jari. Disebut jari umum. Kalau ikut jari mana? Jari tangan macam ni. Jari kaki sekali lalu tunjuk. Minta maaf lah, tunjuk kaki sikit. Bukan nak tunjuk kaki lawa. Tunjuk tu senang kan. Dia orang tu kasut. Cara ustaz ni tunjuk ni. Dia orang duduk joget tu. Gedik-gedik. Dia tunjuk aerobik. Tak ada seorang pun kata kasut. Bukan kasut. Kurang ajar. Duduk gedik-gedik macam tu. Mula tu pakai ketat. Oh, pakai sini. Oh, 1, 2, 3. Ikut ke belakang saya. 4, 5. Tak ada siapa komplain. Angkat kaki macam ni. Ustaz ni awak kasar sikit. Bagilah beradab sopan. Kurang ajak ketampak lagi kan. Tak ada. Kena geram ke kat tu. Sedap je dia komen. Nak komen hak tu. Yang memang menyalahi syarak terang-terang tu. Gedik-gedik tu. Itu dulu. Mudah-mudahan boleh amal tu. Pasal tak belajar tak tahu cara. Bila belajar mudah-mudahan tahu. Kalau ikut betul macam mana? Kena praktik ni. Try masuk kaki lagi. Kita tengok dia masuk kaki mana. Boleh tak berdiri satu kaki? Kalau ikut latihan kena belajar macam tu. Belajar angkat kaki dulu. Berdiri satu kaki, angkat kaki kanan. Tahan nafas. Turun. Angkat kaki kiri sebelah. Buat apa? Belajar angkat kaki. Lepas tu kepak. Tahan. Okey, angkat kepak. Selat. Turun. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri. Latihan tu. Supaya apa? Oh, kemas. Ambil duduk. Serentak, sekata. Kefiat pun betul. Sama cara. Ini tak ada. Kalau tabik. Oh, siap dia betul tu. Betul kan? Nak muka. Oh, tak boleh. Ingat itu. Tak boleh. Betul, muka. Oh, tak boleh. Turun sikit. Oh, semua dia betul lah. Betul lah. Askar macam tu. Repair semua. Kaki straight. Kalau turun. Oh, tak boleh. Turun sikit. Jangan berdada sangat macam ni. Oh, steady sikit macam ni. Tak boleh. Oh, tak boleh. Yang tu dia pun betul lah. Askar. Takkan syariat tak boleh buat satu akademi. Akademi kita kena. Akademi kita buat latihan esok. Nanti tak saya aturkan juga tengok. Baris. Angkat kaki.
kanan, bersedia untuk menyelat, pegang, tahan nafas. Sambil itu saya ajar silat tak ada lagi, saya bang dia sekali kan. Tak pelantin bagilah saya buat itu. Kita akademi lah, keluar semua terlatih, wuduk boleh, kungfu boleh, kuntau boleh, taekwondo boleh. Situ dulu lah. Ada soalan? Sampai pergelangan ya. Lepas tu wow lah. Dia macam-macam benda nak boleh sebut tu. Kalau fa macam disebut awal tu memang fa betul. Bila wow tu mula disebut wajam'uhuma, disebut tu pasal dia bukan ikut tertib dah, dia nak menunjukkan benda tu sunat, dan dia ada yang bukan selepas dia, sebelum dia pun dah ada benda tu. Jam'u lagi, sapu seluruh, cuma yang tu dia guna wow. Macam dalku, wadalku, gosok bukan gosok ni satu subjek khas, gosok tak, masa muka pun ada gosok, masa tangan pun ada gosok, satu dia guna wow. Sapu seluruh, seluruh tu, sapu seluruh tu semua anggota dia ada seluruh tu, seluruh. Itu juga menyelati pun dia bukan ikut tertib, tapi dia ada kat tangan pun ada menyelati, kat janggut pun ada menyelati, kat kaki pun ada menyelati. Satu dia guna wow tu. Kadang-kadang antara sebab-sebab guna macam tu dia pasal di situ sebenarnya dia tak ada tertib khas, bahkan dia ada pada semua tempat dia guna wow. Kalau memang tertib khas, fa macam tu kot. Okay, lalu lagi wow apa munasabah pasal hari tu buat fardu. Wow ni istinaf, wow untuk mula bercakap. Orang Arab dia ada nak mula bercakap pun dan, dia ada dan, ada wow, wa yusannu wa sunnah. Dah wow, awal-awal dah ada wow tu, boleh. Memang antara uslub Arab dia ada macam tu, dia ada macam tu. Jadi kalau wow tu wow apa, wow istinaf lah namanya. Waw untuk ibtidak kalam nama dia wawun lil istinafi, dia panggil wawul istinaf. Dia waw ada 8 jenis. Al wawul lil hali wa atfi wa qasam wa ma wa rubban sub wa zidat sekal adam, ada 8 tu. Ngaji lain ada lagi. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.